Okey, seterusnya kita nak tengok 12.4, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Apakah yang dimaksudkan dengan tindakan terkawal dan dengan tindakan luar kawal? Okey, kita baca kat sini. Gerak balas yang dihasilkan adalah sama ada tindakan terkawal ataupun tindakan luar kawal. Okey, gerak balas dia mungkin boleh ada dua jenis. Satu tindakan terkawal, satu adalah tindakan yang kita luar kawalan. Apakah laluan penghantaran maklumat yang terlibat dalam kedua-dua tindakan ini? Ada perbezaan tak penghantaran maklumat? Apakah perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal? Jadi jadual 12.2 menunjukkan perbandingan di antara tindakan terkawal dan luar kawal. Kita tengok ya. Lagi sekali cikgu nak ingatkan, kalau soalan minta perbandingan, awak kena bagi persamaan dan juga perbezaan. Okey? Perbandingan di antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Persamaan, kedua-dua tindakan ini melibatkan rangsangan, impuls, neuron dan efektor. Ini adalah persamaan. Sementara perbezaan, kita boleh buat kotak macam ni. Perbezaan yang pertama, tindakan yang kita sedari dan dilakukan mengikut kehendak kita. Ini adalah tindakan terkawal. Kita sedar dan kita buat ikut kehendak kita. Tindakan luar kawal pula adalah tindakan yang berlaku secara automatik dan berlaku tanpa kita sedar. Yang kedua, tindakan terkawal hanya melibatkan sistem saraf soma. Tindakan luar kawal melibatkan sistem saraf autonomi. Tindakan terkawal dikawal oleh korteks cerebrum. Nampak tak? Nampak macam mana dia tulis ayat dia? Dikawal oleh korteks cerebrum. Sementara tindakan luar kawal dikawal oleh medulla oblongata dan hypothalamus. Saya tak nak nanti bila ada soalan minta perbandingan, awak just tulis korteks cerebrum, medulla oblongata, hypothalamus. Salah cara penulisan yang macam tu ya. Awak kena tulis dengan ayat yang penuh. Contohnya, dikawal oleh korteks cerebrum, dikawal oleh medulla oblongata dan hypothalamus. Bukan setakat menulis korteks cerebrum, medulla oblongata. Sistem saraf soma, sistem saraf autonomi. Salah awak kena tulis melibatkan sistem saraf soma, melibatkan sistem saraf autonomi. Okey, seterusnya perbezaan yang keempat, melibatkan gerak balas otot rangka, dan tindakan luar kawal melibatkan gerak balas otot licin dan juga kelenjar. Dia otot juga tapi otot licin dan juga otot kelenjar. Yang ini otot rangka. So ada 4 perbezaan di antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey. Seterusnya, kita tengok tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Apakah contoh-contoh tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka? Contohnya adalah seperti aktiviti berjalan, bercakap, memberus gigi adalah merupakan tindakan yang kita sedari dan dia melibatkan otot rangka. Nombor 2, misalnya anda boleh sukarela mengangkat tangan untuk menjawab soalan. Tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka biasanya dikawal oleh korteks cerebrum. Oleh sebab maklumat sampai ke korteks cerebrum ini, iaitu aras kesedaran kita, persepsi. Persepsi itu anggapan tentang persekitaran luar dapatlah dihasilkan. Dan yang seterusnya, laluan maklumat dalam tindakan terkawal ditunjukkan pada rajah 12.10. Kita tengok macam mana laluan impuls saraf untuk tindakan terkawal.
Okey, contoh yang pertama. Nombor 1. Dia mesti bermula dengan rangsangan. Setiap gerak balas mesti ada rangsangan. Okey, rangsangan berlaku apabila guru menyoal murid. Cikgu tanya kita. Itu rangsangan lah. Bila cikgu sebut nama kita dan cikgu tanya kita, kita wajib respon. Kita kena respon. Nombor 2, apa yang berlaku bila cikgu tanya kita soalan? Reseptor menerima rangsangan. Maksudnya telinga kita akan dengar soalan daripada cikgu. Reseptor tu ada dekat organ deria telinga. Reseptor di bahagian telinga menerima rangsangan. Bila dia terima rangsangan, apa dia buat seterusnya? Pertama, dia terima rangsangan. Yang kedua, dia akan menukarkan rangsangan yang dia terima tadi dalam bentuk impuls saraf. Siapa yang tukarkan? Reseptor tadi. Dia terima rangsangan. Yang kedua, dia menukarkan rangsangan tadi menjadi bentuk impuls saraf. Dan impuls saraf tadi dihantar ke cerebrum melalui neuron deria. Dihantar ikut neuron deria pergi dekat otak, itu bahagian cerebrum. Okey, nombor 3. Bahagian cerebrum akan menginterpretasikan impuls saraf tadi. Maksudnya dia akan proses maklumat tadi, dia akan proses untuk dia dihantar ke efektor. Di cerebrum ni pusat pemprosesan apa yang awak rangsang, yang kita rangsang tadi kan. Okey. Kemudian setelah dia dah memproses maklumat ni tadi, menginterpretasi tu maksudnya memproses maklumat lah. Kemudian dia akan paskan impuls ni tadi ke neuron geganti melalui sinap. Ini sinap ni. Dia akan hantar ke neuron geganti melalui sinap. Okey. Kemudian neuron geganti pula akan hantar maklumat tadi, impuls saraf ni tadi, melalui sinap juga ke neuron motor. Kat sini ada 2 sinap lah. Sinap yang pertama, sinap yang kedua. Okey. Kemudian maklumat pun keluarlah daripada otak, melalui neuron motor. Pergi ke mana? Pergi ke efektor. Otot rangka. Efektornya sekarang adalah otot rangka. Akan menerima maklumat tersebut dan murid tersebut akan mengangkat tangan. Kalau cikgu tu tadi dia bagi soalan kepada semua, jadi pelajar ni dia akan angkat tangan. Maksudnya efektornya adalah otot pada tangan dia untuk menjawab soalan, dan mulutnya akan bergerak untuk dia bercakap bagi menjawab soalan cikgu tu tadi. Ini adalah gerak balas lah. Gerak balas dia dilakukan oleh efektor. Itu tangan dia angkat tangan, dan otot di bahagian mulut dia, bahagian muka dia akan bergerak untuk dia bercakap, untuk dia respon pada soalan cikgu tu tadi. Ini adalah laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Jadi kalau ada soalan minta macam ni, laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal, awak kena tulislah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Dan semua awak kena awak kena nyatakan neuron apakah yang terlibat. Okey? Kan neuron tadi akan paskan impuls saraf tu ke mana? Neuron geganti. Neuron geganti akan alirkan maklumat tu ke mana pula? Ke neuron motor. Harap awak jelas ya. Okey, ini adalah laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka.